السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Apa khabar semua malam ini? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang kelima Muharram 1444 Hijrah ini. Sekali lagi kita dapat sama-sama beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Jangan lupa niat iktikaf. Kemudian kita solat maghrib berjemaah, menunggu sembahyang isyak berjemaah sampai mendengar kuliah. Saya mendoakan kita dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki. Umur diberkati dengan amalan-amalan soleh. Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita beberapa hari dalam tahun hijrah yang baru. Orang menyambut peristiwa hijrah. Dan alhamdulillah kita sama-sama muhasabah dengan kehadiran tahun hijrah yang baru ini. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenar, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang melakukan amal-amal yang baik. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sambung balik dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini dalam bab tafakur. Di penghujung perkara ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Hatim berkata, dengan belajar bertambahlah ilmu. Dengan zikir bertambahlah kecintaan. Dan dengan tafakur bertambahlah ketakutan. Dengan belajar bertambah ilmu. Makin bertambah, makin banyak. Dah habis. Kalau kita tengok kitab-kitab yang dia belajar di masjid-masjid, macam-macam kitab. Habis makin bertambah lagi, banyak lagi. Ada masjid ni bab tasawuf, bab tauhid, bab fiqh, tafsir, hadis, macam-macam. Tak habis-habis. Hatim kata dengan belajar ni bertambah ilmu. Dengan belajar bertambahlah ilmu. Sebab itulah orang yang belajar dia ikhlas, insya-Allah betul-betul ditambah. Kalau sekadar dengar saja, tak ada catatan dan sebagainya, memang payah dia. Dalam kitab Al-Akhlaq ada menyebut bagaimana syekh-syekh dahulu, dia buat nota. Dia tulis, dia catat. Bila dicatat dalam buku sebagai contoh lah, maka bertambahlah ilmu dia. Dengan zikir bertambahlah kecintaan. Lepas tu kalau lidah kita basah dengan zikir ni,
Jadi mudah ingat Allah Ta'ala, mungkin bertambah cinta kita, bertambah kasih sayang kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak sangat kita berzikir, beribadat pada Allah Ta'ala. Rasa manis je. Ya, kalau tertinggal jemaah rasa rugi, serugi-ruginya. Begitu sahabat tak macam tu. Berzikir pada Allah Ta'ala dengan lidah yang basah. Dan dengan bertafakur bertambahlah ketakutan kepada Allah Ta'ala. Dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insya-Allah sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tafakur tentang kebaikan mendorong orang untuk mengamalkannya. Mendorong untuk mengamalkannya. Penyesalan akan kejahatan mendorong orang untuk meninggalkannya. Menyesal di atas kejahatan mendorong meninggalkannya. Sebab itulah kita ni diberi akal untuk berfikir. Banyak ayat Allah Ta'ala menyebut tentang perlunya kita berfikir. La'allakum tazakkarun dan sebagainya. Al-Hasan berkata, orang-orang berakal sentiasa mengulang-ulang zikir ke tafakur dan tafakur ke zikir sehingga mereka meminta hati mereka berbicara. Lantas hati mereka mengatakan kata-kata kebijaksanaan. Ini orang yang menggunakan akal, bertafakur, kemudian zikir, bertafakur, memikirkan. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang muraqabah, ia akan merasai benda ni. Bila bersih hati ni, mudah untuk mengeluarkan cakap-cakap yang penuh dengan kebijaksanaan. Ishaq bin Khalah berkata, Daud At-Ta'i berada di atas rumah ketika malam bulan purnama. Ia bertafakur tentang kerajaan langit dan bumi. Ia memandang langit lalu menangis hingga terjatuh ke rumah jirannya. Jirannya lalu bangkit dari tempat tidurnya lakukan tidak berpakaian, sementara di tangannya tergenggam pedang. Ia menyangka bahawa ada pencuri masuk ke dalam rumahnya. Ketika melihat Daud, ia kembali dan menyimpan pedangnya. Ia bertanya kepada Daud, siapa yang menjatuhkan anda dari atap rumah? Aku tidak merasakan hal itu, jawab Daud. Tak merasa jatuh tu. Orang yang khusyuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni orang yang hebat. Al-Juni' rahimahullah berkata, majlis yang paling mulia dan paling tinggi adalah duduk sambil bertafakur tentang tauhid, menghidupkan jiwa makrifat, meminum cawan syurga dari lautan kecintaan, dan memandang dengan prasangka baik kepada Allah. Betapa tingginya majlis itu dan betapa lazatnya minuman itu. Berbahagialah orang yang dianugerahinya. Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertafakur, memikirkan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disibukkan dengan urusan dunia, sekarang lupa nak berzikir, lupa nak memikirkan tentang kejadian alam ini yang boleh mendekatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang para salafus soleh dulu macam mana yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, mohonlah pertolongan dari berkata-kata dengan diam dan daripada upaya mengambil kesimpulan dengan tafakur. Mana nak cakap ni, mikir dulu. Jangan pakai cakap je. Kena fikir baik buruk, pahala dosa. Dan orang yang terbaik
bila ia diam. Sebab itulah Nabi SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang adalah ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik-baik ataupun diam. Cakap benda baik-baik dapat pahala. Diam daripada kita cakap dengan benda mengumpat dan seumpamanya. Ia juga pernah mengatakan, pandangan yang baik terhadap pelbagai perkara adalah keselamatan dari tipuan. Keteguhan dalam pendapat adalah keselamatan daripada kelalaian dan penyesalan. Menimbang dan berfikir menyingkap keteguhan hati dan kekuatan dalam pandangan bersama orang-orang bijak. Meneguhkan dalam diri dan merupakan kekuatan dalam pandangan. Oleh kerana itu berfikirlah sebelum berazam, berniat untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah kajian secara mendalam sebelum menyerang, dan bermesyuarahlah sebelum memulakan langkah. Sebelum nak melakukan serangan apa ke, kaji dulu. Sebelum nak mulakan langkah, bermesyuarat dulu. Lepas tu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga katanya ada 4 keutamaan. Pertama, kebijaksanaan, yakni hikmah. Tiangnya adalah tafakur. Tiangnya adalah berfikir. Berfikir sebelum kita bertindak, kita berfikir. Kesucian diri, tiangnya adalah menjaga syahwat. Kekuatan, tiangnya adalah mengendalikan amarah, kawal. Pengamalan rohaniah, tiangnya adalah keseimbangan kekuatan nafsu. Keseimbangan tu ya, kita kawal. Kekuatan nafsu kita kawal dengan baik, supaya ia menjadi perkara yang memberikan kebaikan kepada kita. Bila kita berfikir sebaik-baiknya. Sebab itulah dalam bab tafakur ni, Imam Al-Ghazali menekankan tentang bagaimana melahirkan insan-insan yang mulia, insan-insan yang insya-Allah tak lari daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali dalam bab tafakur. Kita langkah sikit, kita masuk pada melazimkan ketaatan, meninggalkan yang haram. Nak bersih hati bukan senang. Dia benda mesti dia apa dia? Melazimkan diri dengan ketaatan, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ketaatan adalah melaksanakan kewajipan-kewajipan Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan bersandar pada hukum-hukumnya. Itu makna apa? Ketaatan. Iaitu melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan. Kenapa kewajipan-kewajipan yang menjadi rukun Islam, rukun iman? Bagaimana kita sembahyang, yang wajib. Puasa yang wajib. Keluar zakat, yang wajib bagi kita. Fardu haji yang mampu. Kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan, menutup aurat, taat kedua ibu bapa. Banyak itu masuk ketaatan, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah bagi pada kita.
menjauhi larangan-larangannya, larangan-larangan Allah Ta'ala. Sejauh daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan bersandar pada hukum-hukumnya. Bersandar pada hukum-hukum yang ada, hak mana haram, hak mana wajib, hak mana makruh, hak mana sunat, hak mana apa ni yang dibenarkan, jaiz, harus. Tentang firman Allah Ta'ala, Imam Ghazali menyebut, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bahagiamu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Ramai orang Allah Ta'ala suruh kita apa? Hari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa hal dunia ni. Tapi ramai orang dia ambil dunia banyak, dia lupa akhirat. Tu yang jadi bila kejar ke dunia tu dah padak semayang, lupa Allah Ta'ala. Nak sebut alhamdulillah pun payah. Nak sebut alhamdulillah pun payah. Kerana kejar ke dunia ni, lupa dah akhirat. Lupa perkara yang tanggungjawab, lupa semayang, lupa macam-macam. Ni yang kita kena ingat. Mujahid berkata, iaitu hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahawa pangkal ketaatan adalah pengetahuan, ilmu kepada Allah Ta'ala, ketakutan kepada Allah, harapan kepadanya, dan pengawasan batin terhadapnya. Apabila hamba tidak memiliki sifat-sifat ini, ia tidak akan memperoleh hakikat keimanan. Sebab tidaklah sah ketaatan kepada Allah kecuali setelah mengenalnya dan mengimani kewujudannya sebagai pencipta, yang mengetahui dan maha kuasa, yang tidak tercapai oleh pengetahuan dan tidak dapat dibayangkan oleh fikiran. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Lepas tu kena kenal Allah Ta'ala, kena belajar, ya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Bila kita ada keyakinan Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui, kita tak beranilah nak meninggalkan benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Seorang Arab Badui bertanya kepada Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, apakah anda melihat Allah ketika beribadah kepadanya? Ia menjawab, aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Orang Badui itu bertanya lagi, bagaimana anda melihatnya? Muhammad bin Ali menjawab, dia tidak dilihat oleh pandangan mata, melainkan oleh hati dengan hakikat keimanan. Dia tidak digapai oleh panca indera, tidak menyerupai manusia. Dia dikenali dengan ayat-ayat dan disifatkan dengan tanda-tanda. Itulah Allah Ta'ala yang tiada Tuhan selain dia, Tuhan bumi dan langit. Orang itu pun berkata, Allah maha tahu ketika dia menjadikan risalah-risalahnya. Allahu Akbar. Ya, sebab itulah orang yang dekat dengan Allah, yang tahu ilmu dengan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasai perkara seperti ini. Ya, mari ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Jika kamu tak dapat melihat Allah, yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Ini hebat, ya. Ihsan dalam ibadat. Seorang arif ditanya tentang ilmu batin. Ia menjawab, ia adalah salah satu rahsia Allah yang disimpan dalam hati para kekasihnya, yang tidak diserahkan kepada malaikat dan juga manusia. Ilmu batin ni rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak ungkai panjang-panjang payah.
Ya. Diriwayatkan bahawa Ka'ab Al-Ahbar berkata, jika anak Adam mencapai keyakinan sebesar biji dalam keagungan Allah, nescaya mereka boleh berjalan di atas air dan angin. Maha suci zat yang menjadikan pengakuan kelemahan mencapai makrifatnya sebagai keimanan, sebagaimana dia menjadikan bagi orang yang diberi nikmat suka untuk berterima kasih kepadanya. Ni dalam masuk dia. Siapa tahap boleh jalan atas air. Ni merupakan karamah. Kalau ada berlaku beginilah, ya. Karamah hebat. Ketika telah teguh pengetahuan tentang ketuhanan, akan nampaklah pengakuan dengan ibadat. Apabila telah teguh keimanan dalam hati, wajiblah ketaatan kepada Tuhan. Sebab itulah nak bersih hati ni bukan senang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah tenang hati. Nak tenang hati kan senang. Nak ingat Allah Taala zikir. Yang menyebabkan kita akan tunduk, patuh melaksanakan kewajipan. Sebab dalam tubuh badan kita ada segumpal darah, hati nama dia. Bila baik, baiklah seluruh anggota tubuh badan kita. Kalau kotor, kotorlah perbuatan kita. Ala wahyal qalb. Itulah hati. Hati ni boleh dibolak-balikkan. Dulu musuh, sekarang baik dah. Dulu kawan, sekarang jadi musuh. Macam-macam dia boleh berbolak-balik. Lepas tu kita kena jaga hati kita. Hati ni sarang. Kalau molek sarang dia, molek. Kalau tak molek, jangan. Kalau hati kotor, penuh dengan deki, penuh dengan puas hati, dengan kurnia Allah Ta'ala, macam-macam jadi punah. Deki korang, dapat nikmat. Nak hilangkan nikmat orang, buat macam-macam. Dia rosak. Kita tengok perubatan Islam tau, ia banyak berubat ni. Sihir, santak, saka. 3 ni. Allahu Akbar. Banyaklah masyarakat Melayu ni, 3 ni. Sihir, santau, saka. Ni ada tubuh orang Melayu. Macam-macam lah berubat. Ya. Guna santau, guna sihir. Susah kali perubatan Islam. Perubatan Islam banyaklah hari ni. Dengan salangnya, ruqyahnya, dengan syifaknya, satuan-persatuan perubatan Islam ni macam-macam. Moga masyarakat banyak buat benda-benda tak molek. Nak berubat dah boleh pakai bomoh dok Islam. Dia puja jin, dia puja hatu dan macam-macam. Kena buat perubatan Islam. Sembuh dengan Quran. Al-Quran ni syifa. Berubat dengan Al-Quran, dengan ayat Allah Ta'ala. Bila ada benda ni, insya-Allah. Tapi nak belajar pun memang kena ada kekuatan amal lah. Kalau kita banyak dosa, payah. Kalau kita berkekalan dengan amal-amal yang soleh, mudah untuk berubat. Mudah saja. Saya sendiri tengok sendiri orang berubat. Depan mata. Macam mana dia boleh berpindah dari tubuh ni ke tubuh ni sampai tepik macam-macam. Allahu Akbar. Saya tengok, bukan saya berubat, saya tengok depan orang tengah berubat. Ada orang baca ayat tu, gelepar. Macam-macam suara tubik. Pelawang, gocoh pun ada. Tidak gocoh dengan orang biasa. Ni gocoh dengan orang berubat tu lah. Tidak gocoh dengan orang biasa. Di Mesir saya pernah tengok kawan saya. Bagaimana dia dimasuki oleh makhluk halus. Bila orang yang tukang berubat tu baca ayat nak buat dia, dia gocoh dengan ustaz yang mengubat dia. Dia gocoh dengan orang lain. Orang lain buat pagar je.
Dia gocong ustaz dia. Dia bangun, rupanya hatu buat siang apa ni? Muatai ada dalam tubuh dia. Bangun muatai. Tu ustaz ni ada silat gayung je. Jadi berlawan dua orang tu. Menang silat gayung. Allah muatai. Rebah lalu. Sekali itu je. Nak menunjukkan bahawa macam-macam ada. Tengok. Jadi hasil daripada tu. Itu ayat-ayat Allah Taala ni syifaun, penyembuh. Sebab tu hati ni kena bersih. Keimanan itu ada dua jenis, yang nampak zahir dan yang tersembunyi. Yang nampak adalah pengucapan dengan lisan, dan yang tersembunyi adalah keyakinan dalam hati. Orang-orang yang beriman itu berbeza-beza dalam tahap kedudukannya dan berlainan darjat ketaatannya. Kita orang beriman ni, sama-sama kita ni, dia berbeza. Tak sama dalam amal ibadat. Bertuturan ke apa, tak sama. Kita kena ingat. Bukan sama berlaku. Kalau orang yang tu bermasyarakat, lebih sikit lagi. Keimanan mengumpulkan anugerah bagi mereka menurut qada bahagian masing-masing dan membolehkannya mencapai martabat tinggi dalam keikhlasan kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah dan redha akan ketentuan Allah Ta'ala. Ini yang hebat ni. Keimanan mengumpulkan anugerah bagi mereka menurut qada bahagian masing-masing dan membolehkannya mencapai martabat tinggi dalam keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Ini hebat. Kemudian tawakal hebat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ingat tu. Kena tawakal pada Allah Ta'ala. Jangan nak tawakal langsung, berbangga dengan perancangan kita, tak? Dengan program kita saja. Tak ingat Allah Ta'ala. Bila kita ingat Allah Ta'ala, menang kalah ketentuan Allah Ta'ala, kita jadi redha. Tapi kalau kita tak ada tawakal pada Allah Ta'ala, kita akan kecewa. Macam mana nak jadi ni? Kita buat kacau molek dah ni. Dia lupa Allah Ta'ala. Lupa Allah Ta'ala, dia akan kecewa, putus asa. Tapi kalau ingat Allah Ta'ala, dia mesti serah pada Allah Ta'ala. Itu kehebatan tawakal. Dan redha akan ketentuan Allah Ta'ala. Ini orang beriman. Yang hebat. Ya. Sementara keikhlasan adalah keadaan ketika seorang hamba beramal tanpa mengharapkan balasan daripada Sang Pencipta. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jika ketaatan itu merupakan harapan akan pahala dan takut akan seksa, berarti hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Ia hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Lepas tu biar bulat-bulat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang pada mulanya begitulah. Kita mengharapkan syurga, pahala, jauh daripada azab api neraka. Tapi kemuncak apa? Kita keikhlasan, kita serah pada Allah Ta'ala. Allah akan menentukan segala-galanya. Dengan rahmat dan keampunan dia. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beramal dengan penuh keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada di antara kamu orang yang seperti anjing yang buruk. Jika takut ia bekerja. Jangan pula menjadi seperti pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, dia tidak bekerja. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan di antara manusia yang menyembah Allah, dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, main-main.
Iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dalam keadaan itu. Dan kalau pula ia ditimpa fitnah, kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufuran. Ini orang yang tidak tetap pendirian dia. Bila dapat kesenangan, suka sangat. Kuat iman. Bila dapat kesusahan, kufur balik pada Allah Ta'ala. Seterusnya Imam Ghazali menyebut, diwajibkan kepada kita beribadah kepada Allah dan mentaati Allah kerana kurnia yang telah diberikan kepada kita dan kebajikan yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama kerana kebajikan itu diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan berupa keutamaan dan untuk membalas orang sesat darinya dengan keadilan. Mana di seperenggan ini nak sebut bahawa bagaimana diwajibkan kita beribadah kepada Allah dan mentaatinya kerana kurnia yang telah diberikan oleh kita. Kurnia yang Allah Ta'ala beri pada kita ni terlalu banyak. Jangan kita ingat apa ni, kurnia yang diberi boleh gaji, boleh duit banyak je. Ingat sehat tubuh badan, anak berjaya, anak sehat, isteri sehat dan sebagainya. Itu merupakan kurnia Allah yang terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung akan segala nikmat, kurnia yang Allah bagi, kamu tak dapat hitung. Tak dapat nak hitung betapa banyaknya kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Walaupun kita miskin sekalipun, boleh makan, boleh pakai, boleh minum tu pun nikmat yang besar dah. Apatah lagi kita dikurniakan nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ni, beruntung orang Islam, orang beriman ni. Benarlah Allah Ta'ala kata wa qalilum min ibadiyas syakur. Terlalu sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Tak ramai yang Islam. Hak yang beriman yang Islam ni tak ramai di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Walaupun tak ramai orang beriman, tapi setiap apis seluruh dunia ada orang Islam. Ada orang Islam seluruh dunia. Di Cuba, di Colombia, di negara-negara begitu ada orang Islam. Walaupun kita tak faham bahasa dia, tapi dia boleh semayang dengan bahasa Arab. Tu hebat ni. Kita tak faham langsung orang Colombia cakap, orang Cuba cakap. Tapi bila dia semayang kita faham bahasa Arab. Begitu juga perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara baik. Apatah lagi kita yang buat kebajikan juga diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Macam wakaf dah. Malam ni sekali lagi Ustaz minta untuk pembangunan Mahad Darul Quran. Bangunan yang sedang dibina tu dah nak habis siap dah, dijangka bulan 12 ni. Boleh kedok wallahu alam. Tapi banyak lagi memerlukan kewangan. Buat latar pula apa semua sekali atas tu. Jadi malam ni sekali lagi Ustaz memohon sumbangan untuk Mahad Darul Quran, pembinaan bangunan dia. Tabung ada di belakang yang disediakan oleh Tatan Kuasa Masjid. Dan untuk membalas orang sesat darinya dengan keadilan. Orang sesat di dunia ni lah. Di dunia makan sedap, minum sedap, pakai sedap, comel lawa, tapi tak beriman. Sesat lah namanya. Dibalas pada hari akhirat nanti dengan penuh keadilan. Kita jangan tengok saja tu.
Orang Ta'ala beri kaya ke orang kafir apa semua, ada hikmah dia. Di hari akhirat dia azab oleh Allah Ta'ala. Tak guna akal, jadi bodoh. Tak guna akal. Lepas tu orang beriman ni beruntung. Walaupun dia susah di dunia, di hari akhirat tu dia mendapat balasan sebaiknya. Sementara tawakal adalah bersandar pada Allah Ta'ala ketika ada keperluan, bergantung padanya ketika dalam kesempitan, dan yakin kepadanya ketika mendapat musibah. Tetapi jiwa tetap tenang dan hatinya tetap tenteram. Jadi bersandar pada Allah Ta'ala ketika ada keperluan ni, kita nak sesuatu. Bagi orang yang berjuang supaya kalimah Allah tinggi. Waktu ia bermesyuarat, ia berbincang, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika dalam kesempitan, bergantung kepada Allah Ta'ala dan yakin kepadanya ketika mendapat musibah. Lepas tu setiap kali kita dapat musibah, lafaz tarji' kita kena sebut, sunat sebut lafaz tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati je kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah-musibah yang lain kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh sombong atas muka dunia ni. Sebab tu milik Allah Ta'ala, Allah boleh tarik bila-bila masa. Jangan sombong, berbangga dengan harta banyak dan sebagainya. Ingat, jangan sombong. Allah nak tarik bila-bila masa boleh. Macam-macam lah, bakar, kecurian, kerugian, ada berlaku. Lepas tu kita kena sentiasa muhasabah diri, tengok supaya kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah, hati tenang. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah mengetahui bahawa dia menentukan takdir dan segala sebab berada dalam kebijaksanaan pencipta yang maha mengatur. Mereka tidak bersandar pada bapa, anak, harta dan perbuatan, melainkan dengan petunjuknya, dan mereka menyerahkan segala urusan kepadanya. Dalam keadaan apa pun, mereka tidak bergantung kecuali pada Allah Ta'ala. Barang siapa bergantung pada Allah, cukuplah dia baginya. Ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal. Sedangkan tanda keredaan adalah berjiwa lapang terhadap takdir yang berlaku. Itu tanda keredaan, berjiwa lapang di atas takdir yang berlaku. Seorang ulama berkata, orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala adalah yang paling redha terhadap kurnia Allah Ta'ala. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling redha terhadap kurnia Allah Ta'ala. Dia redha je dengan apa yang ada pada dia, dia redha. Di antara ungkapan orang-orang bijak adalah betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit dan sakit yang merupakan obat. Ni orang para salafus saleh sebut ni, orang yang bijak kata, betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit dan sakit yang merupakan obat. Bila senang, mari penyakit macam-macam. Sama ada sakit zahir atau sakit batin. Jadi penyakit. Jadi bila sakit, itu jadi ubat. Bila sakit, ia menyesal. Bila menyesal tu kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah Ta'ala itulah yang jadi ubat. Itu keadaan dia. Seorang penyair bertutur,
betapa banyak maksiatmu dilipat. Di antara taring-taring bencana, kesenangan telah berubah, berbagai-bagai bencana menanti. Tabahlah atas kejadian pada masamu, kerana semua hal pasti berakhir. Di sebalik susah ada bahagia, di sebalik kecantikan, kemolekan tu ada cacat dia. Maknanya kita kena muhasabah diri. Tengok, ya, senang akan mendatangkan bencana. Kita kena tengok di sebalik susah tu ada bahagia. Ini ucapan penyair lah. Cukuplah bagi kita firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Benci pada sesuatu baik bagi kamu. Cara contohnya ialah peperangan. Allah wajibkan peperangan. Memang peperangan ni memang tak suka, tak minat. Damai lagi bagus. Tapi ada keadaan tertentu ia baik bagi kamu. Sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam perang 27 kali perang. Akak senjata. Patah gigi, darah dan seumpamanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia baik bagi kamu sahabat-sahabat lepas pada tu. Allah memberi kemenangan kepada umat Islam. Ketahuilah bahawa ketaatan hamba kepada Tuhannya tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Apa saja yang kita buat berupa ketaatan, kalau dunia dan hati memang payah. Nak khusyuk payah. Kalau hati kita penuh dengan dunia, dengan mengarut macam-macam dia, duk fikir. Akad takbir je, mari selalu gangguan-gangguan. Nak lawan tu bukan senang, mujahadah. Bukan senang kita nak lawan ni. Begitu je dalam kita buat ketaatan apa saja. Contohnya kita nak sedekah tak? Ini mari lah. Biar dulu. Biar nak tanggung. Macam-macam dia mari. Padahal orang minta depan kita dah. Tak. Bila ada keduniaan memang payah. Suka kita. Sibuk ke dunia ni memang suka bagi kita. Di dalam kata-kata hikmah disebutkan bahawa nasihat akan bererti selama tidak ada hijab yang menutup hati. Hijab itu adalah keduniaan. Selain itu seorang bijak berkata, keduniaan itu sesaat, maka jadikanlah ia ketaatan. Lupa pada dunia, tolak dunia. Kita tumpu pada akhirat, kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seterusnya Abu Al-Wali Al-Baji berkata, insya-Allah kita berhenti sini, kita sambung pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kurnia kepada kita untuk terus melakukan ketaatan, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', min du'ain la yustajabu lah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tabung derma ada di belakang untuk sumbangan pembangunan Ma'had Darul Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.